Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada media. Untuk hari ini saya nak mengambil kesempatan di sini untuk pertamanya maklumkan bahawa kejadian bencana tragedi kepala air di Kampung Ibue, Bukit Bupang, Baling yang melibatkan 12 buah kampung utama dan juga hampir 30 buah kampung jaringan. Dan saya nak mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pertamanya agensi yang terlibat dalam melaksanakan tugas mencari dan menyelamat, iaitu yang di bawah arahan Tuan SPD kita, yang mana PDRM sendiri telah pun menyediakan anggota seramai hampir 200 orang, bomba hampir 70 orang, APM hampir 80 orang, rela 19, bomba sukarela 15, medical rescue 5, unit amal 20, maling gunung 4, JKM 13, dan keseluruhan tugas yang terlibat dengan SAR adalah seramai hampir 400 orang. Dan Alhamdulillah tugas ataupun operasi SAR dapat kita tamatkan dengan berjaya sekali, dan kita telah membuka 3 PPS, iaitu di Surau An-Nur, di Sekolah Menengah Kebangsaan Jerai, dan juga di Asrama Yayasan Karir Kampung Pisang. Dan selain daripada agensi terlibat bagi pasca tragedi, kita masih lagi ada lebih kurang 1000 anggota yang terus memberikan khidmat dan bakti, yang juga melibatkan, selain daripada yang saya sebutkan tadi, juga melibatkan pejabat daerah, JKR, MDB, KKM, SADA, TMB, Jabatan Penerangan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, saya sangat terharu di atas sumbangan yang telah pun dibagi oleh agensi-agensi, sama ada kerajaan negeri, persekutuan, DBT, badan-badan sukarela, badan-badan korporat swasta dari seluruh negara. Dan kita mendapat secara resmi daripada beberapa buah kerajaan negeri yang melalui pejabat kerajaan negeri sendiri, kemudian ada negeri yang melalui PPT dan sebagainya, yang jumlah kesemuanya 126 agensi yang telah pun memberikan sumbangan, sama ada dalam bentuk makanan, barangan dalam bentuk in-kind, benda, dan juga tenaga sukarela untuk membantu membersihkan premis-premis penduduk yang terlibat. Dan sehingga ke hari ini saya rasa lebih daripada 60% premis telah pun berjaya dibersihkan. Dan pada hari ini juga 2 PPS kita telah pun mangsa dapat pulang kembali ke rumah masing-masing. Cuma tinggal baki lagi 17 mangsa yang berada di PPS SMK Jerai. Jadi saya sangat terharu, sangat berhutang budi dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus memberikan komitmen yang sangat tinggi untuk memastikan penduduk-penduduk atau mangsa yang terlibat dengan tragedi kepala air Kupang Baling 2022 ini dapat kembali menikmati kehidupan seperti mana sebelum tragedi. Pun begitu, kita masih lagi mendapati ada lagi sebahagian kecil premis yang masih lagi perlu dibuat pembersihan, dan kita akan teruskan aktiviti ini sehinggalah kesemua bangsa yang berada di PPS dapat kembali mendiami kediaman masing-masing. Jadi maksud pertemuan dengan media pada hari ini, saya selaku yang mengetuai Pusat Kawalan Operasi Bencana Peringkat Daerah Bali mengambil kesempatan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, yang kalau saya nak sebutkan satu-satu mungkin tidak mampu untuk saya sebutkan, sebab ada sebenarnya lebih 126, termasuklah daripada
penduduk daerah Baling ini, persatuan kontraktornya, pemaju perumahannya, persatuan sukarelawan belia dan sebagainya, termasuklah daripada badan-badan siasat yang tanpa mengira penat lelah, tanpa mengira jumlah yang perlu dibelanjakan, telah pun memberikan sumbangan yang sangat besar arti dan maknanya kepada penduduk Baling dalam maksud untuk meringankan beban yang ditanggung. Dan dalam masa yang sama, saya berharap agar penduduk yang terlibat dapat bersabar, bertenang dan pasrah dengan keadaan, dan sama-sama kita berganding bahu untuk memulihkan keadaan supaya dapat meneruskan kehidupan seperti mana sebelum ini. Terima kasih. Saya tidak buat pengumuman rasmi untuk ditutup, tetapi atas kehendak penduduk sendiri, mereka minta balik dan kita benarkan. Saya akan melihat senario itu selepas ini. Kalau sekiranya boleh tutup, saya akan buat announcement untuk Betul, dia dah bersedia untuk ditutup ke macam mana sekarang status? Sebab kebanyakan rumah telah pun dibersihkan dan penduduk boleh balik ke rumah untuk mendiami di rumah. Dan kemarin pun kita buat bantuan untuk flushing di rumah dengan bantuan daripada Pomba, daripada MDB, dan saya rasa keseluruhan premis di Taman Mesra hampir kesemuanya telah pun dibuat pembersihan. Begitu juga di luar daripada Taman Mesra, MDB telah pun mengambil peranan untuk membuat pembersihan. Ada anggota-anggota sukarela kita tidak menyambut Aidil Adha di tempat masing-masing, tetapi mereka bersama dengan penduduk dengan mangsa untuk teruskan aktiviti sukarelawan di premis mangsa. 15 keluarga yang terjejas teruk tu, status mereka macam mana dari segi penempatan sekarang? Saya nak sentuh tentang PKUB. Yang tu kerajaan telah pun ada stand kerajaan untuk yang tu. Termasuk bagi saya masih yang tu ditempatkan di PPS tu ataupun sudah mereka balik tu macam mana? Sebahagian mereka telah pun mendapat premis sewaan masing-masing. Yang 17 mangsa tu tak balik sebab rumah masih belum bersih ataupun ada yang rumah tak ada langsung. Yang 17 ni rumah masih lagi belum bersih sepenuhnya. Dari soal keselamatan macam mana dari segi ialah pasca pembersihan semua ni kan, hygiene and all that, mana diambil kira? Okey, sisa-sisa yang bersifat ruin, sisa-sisa tonggolan kayu, bongkah-bongkah kayu, yang itu telah pun kita keluarkan dan kita tempatkan di satu tempat damping yang kita sediakan. Kemudian sampah-sampah domestik kita selesaikan dengan bantuan e-idaman untuk kita transfer ke tempat putusan yang sebenarnya. Jadi jumlah sisa yang telah kita keluarkan jumlahnya sangat banyak. Kita bayangkan di sekolah kebangsaan Kupang sahaja 60 buah lori sampah dikeluarkan. Itu hanya satu premis sekolah, bayangkan di tempat yang lain. Jadi kita telah mengeluarkan sebanyak mungkin yang boleh kita keluarkan, tapi kita yakin masih lagi ada baki yang kita akan ambil tindakan untuk keluarkan. Dan ada kampung yang mengalami sangat sukar untuk dikeluarkan. Kalau kita tengok cuaca masih lagi tak berapa baik kan, dia sejak hujan and all that. So dari segi kawalan, dari segi pemantauan PKOB dari keadaan cuaca, semua agensi yang terlibat dengan pengurusan bencana daerah semuanya kena berada dalam modus standby dalam tempoh ini. lama mana dijangka untuk standby ini? Belum ada tetapannya. Okey, saya rasa cukup berkaitan dengan fungsi dan peranan PKOB. Yang lain tu saya minta pihak yang sepatutnya untuk share dengan media. Termasuk
kita tak boleh sebab ada lagi yang sebut nak datang, ada yang sebut tapi belum masuk dan sebagainya. So saya tak boleh menjawab soalan. So saya rasa okeylah kot saya punya perkongsian saya limit setakat peranan sebagai pengurusi PKOB daerah Bali sahaja. So sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sediakan Diorang tak ada apa saya kan? Ada. Silakan kita ada. Soalan apa? Dalam bagi soalan OJT lah. Kita handphone sah. Ngalau. Soalan apa lu tanya lu? Tanya dulu. Operasian kawalan keselamatan ni tuan. Okey. Jangkaan tidak stand down-nya macam mana operasinya boleh spesifik? Report dia berapa sekali? Satu dua lapan. 1228. Apa dah? Okey. Jangkaan stand down lah memandangkan keadaan dan memulih kan. So ada fokus tapi kita boleh nak settle down lagi. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan semua. So, terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Lawyer Daerah selaku pengurusi PKOB daerah. So, untuk makluman tuan-tuan yang hadir pada pagi ini, untuk tempoh masa untuk kita stand down tu belum dapat kita putuskan sepenuhnya. So, kita sekarang ni masih lagi di peringkat pasca banjir, yang mana kerja-kerja pembersihan belum selesai sepenuhnya dijalankan. Dan tambahan pula sekarang ni bermula daripada malam tadi kita lihat cuaca tidak menentu, hujan telah mula turun dan sehingga masa saya bercakap ni pun hujan masih lagi tidak berhenti walaupun dalam keadaan renyai ataupun sederhana lebat. So pihak kami iaitu pihak bomba, pihak APN dan pihak saya sendiri PDRM memantau perkembangan di terutamanya di kawasan Latar Celak, itu tempat berlakunya kepala air. Dan setakat jam pukul 11 pagi tadi kita tengok aliran sungai berada dalam keadaan normal, tidak berlaku kenaikan air ataupun tidak ada kelajuan air yang terkesan. Anyway, kita masih lagi memantau kerana hujan masih lagi dalam keadaan yang sederhana lebat ataupun renyai. Dan untuk kita tamatkan pusat kawalan kita belum lagi kita putuskan kerana kita masih memantau keadaan cuaca dan perkembangan pasca banjir itu sendiri. Kan hari itu Menteri Dalam Negeri ada menyarankan untuk penduduk-penduduk di kawasan yang berisiko ni ditempatkan di pusat pemindahan kalau ada cuaca yang tidak menentu macam ni. So, macam mana dari segi arrangement yang akan dilaksanakan ke tak ada keperluan ke sana? Itu kita bincang dalam mesyuarat PKOB kita yang dikongsikan oleh Tuan Dipo. Kita melihat kepada keadaan
So kalau perlu mereka ni berpindah, saya percaya Tuan DO akan mengeluarkan arahan untuk berpindah walaupun keadaan pada waktu itu tidak dilanda banjir atau ada kenaikan air. So untuk rumah-rumah di tepi sungai lah yang kita utamakan. Okey. Okey. Alright, terima kasih. Okey, semua. Jemput makan, jemput minum. Tapi saya tak tahulah. Ada atau mungkin tak ada, tidak makan lagi. Ada, sediakan.